Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kebaikan Tuhan terhadap umatnya. Adakah kamu umatnya? Adakah kamu percaya kepada Tuhan? Ya, kalau kita percaya, kita mesti tahu Tuhan menjawab seruan doa kita. Mari kita mendengarnya. Kebaikan Tuhan terhadap umatnya. Mazmur 106. Pujilah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan kerana Dia baik. Kasih-Nya kekal abadi. Siapakah dapat menceritakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan? Siapakah dapat memuji Dia dengan secukupnya? Berbahagialah orang yang berlaku adil, yang sentiasa melakukan apa yang benar. Ingatlah aku, ya Tuhan, ketika Engkau menolong umat kamu. Selamatkanlah aku juga ketika Engkau menyelamatkan mereka. Semoga aku melihat umat kamu makmur semula, dan semoga aku bersukacita bersama-sama umat kamu, serta berbangga bersama-sama mereka yang menjadi milik kamu. Kami telah berdosa seperti nenek moyang kami. Kami jahat dan keji. Ketika di Mesir, nenek moyang kami tidak faham akan perbuatannya yang menakjubkan. Mereka lupa akan kasih-Nya yang berlimpah, dan mereka memberontak terhadap Yang Maha Kuasa di laut Gelagar. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka menurut janji-Nya untuk menunjukkan kuasa-Nya yang besar. Dia memberikan perintah kepada laut Gelagar, dan laut itu pun kering. Lalu Dia memimpin umat-Nya menyeberang laut yang kering itu. Dia menyelamatkan mereka daripada orang yang membenci mereka dan membebaskan mereka daripada musuh mereka. Tetapi I melemaskan musuh mereka. Tiada seorang pun selamat. Lalu umat-Nya percaya kepada janji-Nya dan menyanyikan pujian untuk Dia. Tetapi mereka cepat lupa akan segala perbuatannya. Mereka bertindak tanpa meminta nasihat-Nya. Nafsu mereka berkobar-kobar di padang gurun, dan mereka mencubai Allah. Oleh itu, Allah memberikan apa yang diminta mereka. Tetapi Dia juga mendatangkan penyakit yang dahsyat kepada mereka. Di gurun itu, mereka iri hati terhadap Musa dan terhadap Harun, hamba yang mengabdikan kepada Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan dan menembusi Abiram serta keluarganya. Api turun membakar pengikut mereka dan menghanguskan semua orang durjana. Mereka membuat anak lembu emas di Sinai, lalu menyembah patung itu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan patung binatang pemakan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, Allah yang telah melakukan hal-hal besar di Mesir. Sungguh hebat perbuatannya di negeri itu. Sungguh menakjubkan perbuatannya di laut Gelagar. Apabila Allah berfirman hendak membinasakan umat-Nya, Musa, hamba pilihan-Nya sendiri, berdiri di hadapan Allah dan memujuk Allah supaya tidak membinasakan mereka. Kemudian, mereka menolak tanah yang indah itu kerana mereka tidak percaya akan janji Allah. Mereka merugut di dalam kemah mereka dan tidak mahu mendengarkan
Tuhan. Maka dengan sumpah dia berjanji akan membunuh mereka di gurun dan mencerai-beraikan keturunan mereka antara bangsa-bangsa sehingga mereka mati di negeri-negeri asing. Kemudian di Peor, umat Allah ikut menyembah Baal dan makan korban yang dipersembahkan kepada dewa-dewa yang tidak bernyawa. Mereka membangkitkan kemukaan Tuhan dengan perbuatan mereka. Lalu penyakit yang dahsyat menyerang mereka. Tetapi Phinehas berdiri dan menghukum orang yang bersalah. Lalu wabak itu pun berhenti. Jasanya itu diingati orang dan dia pun dikenang sampai selama-lamanya. Mereka membangkitkan kemukaan Tuhan di mata air di Maribah dan menyusahkan Musa dengan perbuatan mereka. Mereka membuat dia begitu marah sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Bangsa-bangsa lain tidak dimusnahkan mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Malah mereka mengawini bangsa-bangsa itu dan meniru cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Umat Allah menyembah berhala-berhala dan hal itu menyebabkan kebinasaan mereka. Mereka mempersembahkan anak-anak sendiri sebagai korban kepada dewa-dewa negeri Kanan. Mereka membunuh anak-anak yang tidak bersalah sehingga negeri itu dinajiskan oleh pembunuhan itu. Mereka mencemarkan diri dengan perbuatan mereka dan mereka tidak setia kepada Allah. Oleh itu, Tuhan murka terhadap umatnya. Dia berasa jijik terhadap mereka. Dia menyerahkan mereka ke dalam kuasa bangsa-bangsa dan membiarkan musuh menjajah mereka. Mereka ditindas oleh musuh. Mereka dijajah sepenuhnya. Berulang kali Tuhan menyelamatkan umatnya, tetapi mereka masih memberontak terhadap Tuhan, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Namun Tuhan mendengar seruan mereka dan memperhatikan kesusahan mereka. Bagi kebaikan mereka, Dia ingat akan perjanjiannya dan kerana kasihnya yang besar, Dia mengasihani mereka. Dia menyebabkan semua orang yang menindas mereka berasa kasihan terhadap mereka. Selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah kami, dan bawalah kami pulang dari antara bangsa-bangsa, supaya kami dapat bersyukur dan memuji nama Kamu yang suci. Pujilah Tuhan Allah umat Israel. Pujilah Dia sekarang dan selama-lamanya. Hendaklah semua orang berkata, Amin. Pujilah Tuhan. Ya, kita umat manusia yang sungguh dahsyat. Tuhan belas kasihan kepada kita. Tapi kita masih memberontak. Kita masih menurut nafsu kita sendiri. Ya. Kita berseru, bila dalam kesusahan, kita selalu berseru, selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan bawalah kami pulang dari antara bangsa-bangsa, supaya kita dapat bersyukur dan memuji nama Kamu yang suci. Ya, kita masih datang bertaubat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selamatkan kita. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada belas kasihan Tuhan.
dalam nama Yesus. Amin.